sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Zakir Naik seru umat Islam manfaatkan media sosial demi dakwah. Kemunculan semula pendakwa asing terkenal, Dr. Zakir Naik ternyata menjadi antara tarikan konvensyen antarabangsa melestari pembangunan gerakan dakwah 2022. Meskipun kali ini beliau tidak berdebat namun menampilkan eksklusif dirinya bagi memberikan ucapan terutama program anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia YADIM itu tetap memiliki aura tersendiri. Malahan tokoh Ma'al Hijrah 2013 yang berasal dari India dan kini berstatus penduduk tetap Malaysia itu masih petah lagi menyampaikan hujah secara spontan dalam slot bicara tokoh dengan tajuk dakwah penyatuan umat antarabangsa era norma baru yang diadakan di sini hari ini. Bertempoh sejam beliau berucap merasakan seperti agak singkat. Sebenarnya umat Islam di seluruh dunia tidak perlu bimbang memanfaatkan media sosial sebagai dakwah yang berkesan dan mampu menyaingi gerakan anti-Islam, katanya. Pada masa sama, beliau memuji pelbagai badan hal ehwal Islam di Malaysia yang aktif dalam menyebarkan dakwah dan menangkis bijak serangan musuh Islam daripada pelbagai isu panas. Konvensyen itu dirasmikan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif YADIM Tuan Kamarul Arif Tuaso. Beliau kemudian turut melancarkan satu lagi penerbitan terbaru agensi tersebut sempena program itu yang bertajuk International Journal of Islam and Contemporary Affairs. Beberapa sisi bicara intelektual yang membabitkan pelbagai ramai akademi Islam termasuk dari Brunei, Singapura dan Indonesia terlihat pada pengisian konvensyen selama 2 hari itu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Firdaus Wong, saksi ketiga, kes perbicaraan Ebert Liu. Tenom, pendakwah Firdaus Wong hari ini dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwaan terkenal Ebert Liu di Mahkamah Magistrate Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung 39 mula dipanggil membuat keterangan pada sesi perbicaraan selepas petang di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zulhani, pengasas kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO MRM, dalam kenyataan awalnya memaklumkan salah satu peranan pihaknya adalah memberi pertolongan dari segi kaunseling, psikiatri, guaman dan keuangan kepada golongan kanak-kanak perempuan, remaja perempuan, serta wanita yang terbabit dalam kes baru berkaitan seksual. Antara kes yang dibantu MRM termasuklah seorang pengadu wanita yang dikaitkan dengan perbicaraan ini, yang identitinya disembunyikan. Pengadu memberitahu kepada sahabat saya, Akhli Fairuz, bahwa dirinya menerima mesej serta gambar berunsur lucu daripada Ebert Liu. Firdaus berkata demikian bagi menjawab soalan timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad mengenai kes berkaitan seksual wanita yang pernah dirujuk kepada sayap wanita MRM. Kes turut dikendalikan timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria, Adiba Zaiful Bahrin dan Nur Masrin Amalia. Perbicaraan hari ini ditangguhkan kepada jam 4.30 petang tadi dan bakal disambung esok, yaitu hari Jumaat. Sementara itu, saksi pendakwaan kedua, Asisten Superintendent Salwani Muhammad Hazir 40, memaklumkan dia hanya mendapat arahan untuk merampas telefon bimbit Muhammad Fairuz Abu berkaitan 3 laporan polis yang sedang disiasat. Menurutnya, rampasan telefon bimbit milik saksi dibuat susulan 3 laporan polis yang sedang disiasat, namun dia tidak pasti sama ada saksi pendakwaan pertama turut disiasat bagi 3 laporan polis. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian.
Kes Ebit Liu, MRM berperanan bantu wanita berkaitan kes seksual. Pendakwa Firdaus Wong dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwa terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrat Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil sebagai keterangan pada sesi perbicaraan sebelah petang yang dilakukan di hadapan Magistrat Nur Ashraf Zolhani. Media sosial demi dakwa. Kemunculan semula pendakwa asing terkenal, Dr. Zakir Naik, ternyata menjadi antara tarikan konvensyen antarabangsa melestari pembangunan gerakan dakwah 2022. Meskipun kali ini beliau tidak berdebat namun menampilkan eksklusif dirinya bagi memberikan ucapan, terutama program anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia YADIM itu tetap memiliki aura tersendiri. Malahan tokoh Ma'al Hijrah 2013 yang berasal dari India dan kini berstatus penduduk tetap Malaysia itu masih petah lagi menyampaikan hujah secara spontan dalam slot bicara tokoh dengan tajuk dakwah penyatuan umat antarabangsa era norma baru yang diadakan di sini hari ini. Bertempoh sejam beliau berucap merasakan seperti agak singkat. Sebenarnya umat Islam di seluruh dunia tidak perlu bimbang memanfaatkan media sosial sebagai dakwah yang berkesan dan mampu menyaingi gerakan anti-Islam, katanya. Pada masa sama, beliau memuji pelbagai badan hal ehwal Islam di Malaysia yang aktif dalam menyebarkan dakwah dan menangkis bijak serangan musuh Islam daripada pelbagai isu panas. Konvensyen itu dirasmikan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif YADIM Tuan Kamarul Arif Tuaso. Beliau kemudian turut melancarkan satu lagi penerbitan terbaru agensi tersebut sempena program itu yang bertajuk International Journal of Islam and Contemporary Affairs. Beberapa sisi bicara intelektual yang membabitkan pelbagai ramai akademi Islam termasuk dari Brunei, Singapura dan Indonesia terlihat pada pengisian konvensyen selama 2 hari itu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Firdaus Wong, saksi ketiga kes perbicaraan Ebit Liu. Tenom, pendakwa Firdaus Wong hari ini dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwaan terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrat Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil membuat keterangan pada sesi perbicaraan selepas petang di hadapan Magistrat Nur Ashraf Zolhani, pengasas kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO MRM. Dalam kenyataan awalnya memaklumkan salah satu peranan pihaknya adalah memberi pertolongan dari segi kaunseling, psikiatri, guaman dan keuangan kepada golongan kanak-kanak perempuan, remaja perempuan serta wanita yang terbabit dalam kes berkaitan seksual. Antara kes yang dibantu MRM termasuklah seorang pengadu wanita yang dikaitkan dengan perbicaraan ini yang identitinya disembunyikan. Pengadu memberitahu kepada sahabat saya, Akhli Fairuz, bahwa dirinya menerima mesej serta gambar berunsur lucu daripada Ebit Liu. Firdaus berkata demikian bagi menjawab soalan timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad mengenai kes berkaitan seksual wanita yang pernah dirujuk kepada sayap wanita MRM. Kes turut dikendalikan timbalan pendakwa raya Zahidah Zakaria, Adiba Zaiful Bahrin dan Nur Masrin Amalia. Perbicaraan hari ini ditangguhkan kepada jam 4.30 petang tadi dan bakal disambung esok, yaitu hari Jumaat. Sementara itu, saksi pendakwaan kedua, Asisten Superintendent Salwani Muhammad Hazir 40, memaklumkan dia hanya mendapat arahan untuk merampas telefon bimbit Muhammad Fairuz Abu berkaitan 3 laporan polis yang sedang disiasat. Menurutnya, rampasan telefon bimbit milik saksi dibuat susulan
3 laporan polis yang sedang disiasat, namun dia tidak pasti sama ada saksi pendakwaan pertama turut disiasat bagi tiga laporan polis. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kes Ebit Liu, MRM berperanan bantu wanita berkaitan kes seksual. Pendakwa Firdaus Wong dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwa terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrate Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil sebagai keterangan pada sesi perbicaraan sebelah petang yang dilakukan di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zolhani. Puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, Zakir Naik seru umat Islam manfaatkan media sosial demi dakwa. Kemunculan semula pendakwa asing terkenal, Dr. Zakir Naik ternyata menjadi antara tarikan konvensyen antarabangsa melestari pembangunan gerakan dakwah 2022. Meskipun kali ini beliau tidak berdebat namun menampilkan eksklusif dirinya bagi memberikan ucapan terutama program anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia YADIM itu tetap memiliki aura tersendiri. Malahan tokoh Ma'al Hijrah 2013 yang berasal dari India dan kini berstatus penduduk tetap Malaysia itu masih petah lagi menyampaikan hujah secara spontan dalam slot bicara tokoh dengan tajuk dakwah penyatuan ummah antarabangsa era norma baru yang diadakan di sini hari ini. Bertempoh sejam beliau berucap merasakan seperti agak singkat. Sebenarnya umat Islam di seluruh dunia tidak perlu bimbang memanfaatkan media sosial sebagai dakwah yang berkesan dan mampu menyaingi gerakan anti-Islam, katanya. Pada masa sama, beliau memuji pelbagai badan hal ehwal Islam di Malaysia yang aktif dalam menyebarkan dakwah dan menangkis bijak serangan musuh Islam daripada pelbagai isu panas. Konvensyen itu dirasmikan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif YADIM Tuan Kamarul Arif Tuaso. Beliau kemudian turut melancarkan satu lagi penerbitan terbaru agensi tersebut sempena program itu yang bertajuk International Journal of Islam and Contemporary Affairs. Beberapa sisi bicara intelektual yang membabitkan pelbagai ramai akademi Islam termasuk dari Brunei, Singapura dan Indonesia terlihat pada pengisian konvensyen selama 2 hari itu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Firdaus Wong, saksi ketiga kes perbicaraan Ebit Liu. Tenom, pendakwa Firdaus Wong hari ini dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwaan terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrate Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil membuat keterangan pada sesi perbicaraan selepas petang di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zolhani, pengasas kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO MRM. Dalam kenyataan awalnya memaklumkan salah satu peranan pihaknya adalah memberi pertolongan dari segi kaunseling, psikiatri, guaman dan keuangan kepada golongan kanak-kanak perempuan, remaja perempuan serta wanita yang terbabit dalam kes berkaitan seksual. Antara kes yang dibantu MRM termasuklah seorang pengadu wanita yang dikaitkan dengan perbicaraan ini, yang identitinya disembunyikan. Pengadu memberitahu kepada sahabat saya, Akhli Fairuz, bahwa dirinya menerima mesej serta gambar berunsur lucu daripada Ebit Liu. Firdaus berkata demikian bagi menjawab soalan timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad mengenai kes berkaitan seksual wanita yang pernah dirujuk kepada sayap wanita MRM. Kes turut dikendalikan timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria, Adiba Zaiful Bahrin dan Nur Masrin Amalia. Perbicaraan hari ini ditangguhkan kepada jam 4.30 petang
tadi dan bakal disambung esok yaitu hari Jumaat. Sementara itu, saksi pendakwaan kedua, Asisten Superintendent Salwani Muhammad Hazir 40, memaklumkan dia hanya mendapat arahan untuk merampas telefon bimbit Muhammad Fairuz Abu berkaitan 3 laporan polis yang sedang disiasat. Menurutnya, rampasan telepon bimbit milik saksi dibuat susulan 3 laporan polis yang sedang disiasat, namun dia tidak pasti sama ada saksi pendakwaan pertama turut disiasat bagi 3 laporan polis. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kes Ebit Liu, MRM berperanan bantu wanita berkaitan kes seksual. Pendakwa Firdaus Wong dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwa terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrate Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil sebagai keterangan pada sesi perbicaraan sebelah petang yang dilakukan di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zolhani.